Assalamualaikum, selamat sejahtera serta salam UTM Sanjungan Bangsa. Saya Wan Nur Syahmi Idris bin Wan Nura bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Zul Syauqi bin Basaruddin, Amir Ikhwan bin Muhammad Ilham dan Muhammad Daniel Ikram bin Rosdi. Kami dari kumpulan 13 akan membentangkan salah satu topik yang diketengahkan dalam subjek etika profesional iaitu etika kerja Islam. Jadi, mari kita mulakan dengan pengenalan. Jadi, etika boleh diterjemahkan sebagai peraturan adat dan budi bahasa atau peraturan adat antara manusia dengan profesionnya. Jadi, secara mudahnya, etika bolehlah dianggap sebagai akhlak di dalam Islam. Jadi, akhlak ialah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat seseorang. Jadi oleh itu, etika bolehlah diartikan sebagai tingkah laku atau perlakuan manusia ke arah kebaikan dan kemanfaatan kehidupan. Jadi itu adalah prinsip etika yang diterjemahkan oleh pihak barat, dan dengan itu etika menurut Islam sebenarnya berbeza dengan etika yang difahami oleh pihak barat. Jadi Islam menganggap kerja itu sebagai ibadah, dan oleh kerja itu yang dilakukan oleh para pekerja itu sentiasa selari dengan peraturan ibadah. Dan ini bermakna agama dan kehidupan tidak dipisahkan. Jadi manakala berbeza pula dengan etika barat. Jadi etika barat ini terhasil daripada kajian dan pemerhatian daripada akal fikiran mereka semata-mata tanpa panduan agama. Jadi agama dan kehidupan pada fikiran akal mereka adalah dua dunia yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, saya akan membentangkan tentang etika kerja dengan Islam. Baiklah, etika kerja Islam kita ada punya 5 perkara, di mana yang pertama adalah azam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah amanah dan ikhlas. Yang ketiga adalah tekun dan cekap. Yang keempat adalah semangat gotong royong dan bermusyawarah. Yang kelima adalah ataupun yang terakhir adalah matlamat kebahagiaan sejagat. Baiklah, saya pergi yang pertama sekali, iaitu azam dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang kita azam mengabdikan diri kepada Allah Taala? Kenapa dalam kerja Islam perlu ada azam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baiklah, azam dan mengabdikan kepada Allah Taala ini adalah senang saya secara ringkasnya, kita kerja yang kita lakukan ini adalah kerana untuk mendapat keridaan Allah atau mendapatkan membuatkan satu kerja itu sebagai satu ibadah. Jadi kenapa kita perlu buatkan satu ibadah? Untuk mendapatkan keridaan Allah. Okey, bila mendapatkan keridaan, apa yang kita perlu buat untuk mendapatkan keridaan Allah? Di mana yang pertama ialah kita perlukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita tu ataupun kita melakukan kerja tu kena berlandaskan dengan jalan yang betul, di mana bila kita buat satu tu kerana semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah, ia akan menjadi satu ibadah. Okey, bukan kita kerja itu atas untuk mendapatkan nama ataupun pangkat. Okey, yang kedua adalah tunai tanggungjawab asas. Okey, apa maksud tunai tanggungjawab asas? Ialah kita melakukan satu kerja itu dengan tanpa kita meninggalkan tanggungjawab kita, seperti solat 5 waktu sehari semalam. Okey, berpuasa di bulan Ramadan. Okey, jadi bila kita melakukan kerja kita tanpa meninggalkan surahan Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah kerja kita itu menjadi salah satu benda yang mendapat keridaan Allah, dan juga menjadi salah satu ibadah juga. Okey. Yang ketiga adalah kerja yang selaras dengan syarak. Okey, apa yang dikatakan syarak? Ialah syarak kita tahu adalah hukum hakam. Okey, syarak ini ialah menetapkan yang mana halal, yang mana itu ataupun haram. Okey, apa kata itu? Kerja yang kita lakukan mestilah mempunyai sumber ataupun pendapatan yang menjadikan itu satu halal. Okey, dia halal dari sudut syarak. Okey, bila ia tidak halal ataupun pekerjaan itu tidak halal, secara automatic benda tu ataupun pekerjaan itu akan menjadi haram dan terkeluar daripada satu ibadah.
Okey, yang keempat adalah tunai tanggungjawab sesama manusia. Okey, tunai tanggungjawab sesama manusia ini sebenarnya kata kita bekerja bukan antara untuk diri kita saja. Kita bekerja untuk orang yang di bawah tanggungan kita, masyarakat, negara maupun manusia jaga. Jadi rezeki kita ada dengan rezeki kita mempunyai rezeki orang lain. Jadi kita perlu jadi tunai tanggungjawab sesama manusia ni, kita perlu bersedekah, kita perlulah berzakat, bantu anak yatim dan sebagainya. Okey, yang kelima adalah menanamkan sifat mulia, di mana menanam sifat mulia ni senang saya cakap ialah nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni yang perlu kita terapkan dalam diri kita untuk menjadikan seseorang itu yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat yang berdedikasi. Okey. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pernah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 21 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini berfirman dalam surah Al-Baqarah ini mengatakan bahawa kita perlulah sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat 5 waktu, kerana Allah telah mencipta kita, bukan kita saja, tapi orang-orang zaman-zaman dulu lagi Allah cipta. Jadi bumi ni Allah cipta, alam semesta ni Allah cipta. Jadi dengan penciptaan Allah itu, kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua ialah ikhlas dan amanah, ataupun amanah dan ikhlas. Okey, baiklah. Senang saya cakap, ikhlas dan amanah ni merupakan salah satu ciri yang sangat penting. Okey, penting dalam diri kita sebagai seorang Muslim lah. Kerana bila kita sematkan dalam ciri-ciri ini dalam kita punya kerjaya, insya-Allah kita punya prestasi akan cemerlang dan berjaya. Dan kita perlulah teliti dan tajam tentang penguasaan Allah. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni dia Maha melihat, dia maha mengetahui apa segala isi bumi ni. Jadi bila kita amanah dan ikhlas, insya-Allah ganjaran yang diberikan kepada kita luar daripada ganda. Jadi akhirnya lahirlah rasa tanggungjawab, rela hati, bersungguh-sungguh, dan kita rasa seronok untuk menjalankan amanah tersebut. Jadi bila kita dah dapat keredaan Allah, kita jaga itu amanah dan ikhlas kita buat kerja segala semua dengan ikhlas, insya-Allah Allah memberkati dan kita rasa seronok untuk melakukan kerja. Okey. Poin yang ketiga adalah tekun dan cekap. Okey, apa itu tekun? Apa itu cekap? Okey, ketekunan ialah satu sifat yang diperlukan oleh setiap orang pekerja, di mana tekun dan cekap ini ialah dia perlu didominasikan sekali. Kerana apa? Bila pekerjaan itu tekun dan cekap, sentiasa menyukai kerjanya tanpa rasa jemu. Bila dia tak akan rasa jemu, dia tidak akan berputus asa, serta dia tidak akan sekali-kali lalai dalam memberi perhatian dalam penelitian terhadap kerja dia. Okey. Jadi mutu kecekapan ataupun seseorang kerja itu akan terus meningkat dan meningkat. Dan juga dia dalam masa yang sama dia mempelajari dunia-dunia ataupun ilmu-ilmu yang sangat-sangat baharu. Sebab apa? Dia bertekun dan dia cekap dalam melakukan satu pekerjaan. Okey. Baiklah. Poin yang keempat adalah semangat gotong royong dan bermusyawarah. Baiklah. Gotong royong ni saya senang kata ataupun saya sinonimkan sebagai bekerjasama. Ya, bekerjasama ataupun ditolong menolong. Okey. Bermusyawarah ni adalah bermusyawarah ataupun berkumpul satu kumpulan yang sebilangan tertentu untuk berbincang, untuk menyelesaikan satu masalah. Okey. Jadi dalam satu pekerjaan yang saya katakan yang melibatkan kumpulan, okay? Tak semua pekerjaan yang melibatkan kumpulan, tapi pekerjaan yang melibatkan kumpulan, dia haruslah tolong menolong di antara satu sama lain, dan perlulah bermusyawarah untuk menghasilkan satu projek ataupun satu penghasilan ataupun reputasi dia yang sangat-sangat cemerlang. Okey, apabila ia saling membantu, okey, dia akan menimbulkan suasana kerja yang luar daripada lain. Maksudnya dia menimbulkan suasana kerja yang tak orang semua rasalah cerita dia. Rasa macam dia rasa aman, dia rasa gembira sebab ialah bekerja berkumpulan. Okey. Firman Allah juga menegaskan dengan bermaksud, dan tolonglah menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan. Surah Al-Maidah ayat 2. Di mana semangat gotong royong ni perlu
perlulah kita kata apa, semangat pun perlu diterapkan dalam diri kita. Sebab apa? Sebab apabila kita bekerja dalam kumpulan, kita bergantung di antara satu sama lain. Okay? Kita bergantung di antara satu sama lain untuk menghasilkan hasil kerja yang sangat-sangat cemerlang. Jadi bab kata pepatah, banyak pepatah yang kita boleh kaitkan tentang bergotong royong dan bermusyawarah ni. Okay? Bahkan salah satunya adalah bukit sama didaki, lurah sama turuni. Kemudian ada yang kata bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Lepas tu ada lagi kata hati gajah sama dilapar, hati kuman sama licah. Jadi semua peribahasa-peribahasa Melayu ataupun nak kata pepatah-pepatah Melayu, semua ada kaitan dengan bergotong royong ataupun bermusyawarah. Jadi cara kita berfikiran tu ataupun kita perlulah mensematkan nilai-nilai tersebut ataupun perkara-perkara tersebut dalam diri kita untuk menghasilkan satu kerja yang sangat-sangat bermutu dan cemerlang. Lebih lagi kita khususkan kepada kerja-kerja yang berkumpulan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Ikhwan bin Muhammad Ilham. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang telah membentangkan poin mereka. Jadi, poin saya dalam presentation ini adalah tanggungjawab majikan dalam etika kerja Islam. Ia mempunyai 5 poin. Dan poin yang pertama adalah pemilihan pekerja yang berkelayakan. Okey, masuk pemilihan pekerja yang berkelayakan ini adalah sebuah organisasi ataupun majikan mempunyai hak untuk memilih atau memberi kerja kepada mana-mana para pekerja. Maksudnya sebuah organisasi itu dia ada hak lah macam nak bagi kerja serta-serta kerja kepada serta-serta pekerja. Okey. Yang bagi poin yang pertama, huraian yang kedua adalah pekerja yang dipilih yang telah memasuki organisasi tersebut kenalah layak ataupun sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh majikan. Jika kerja yang diberikan oleh majikan kepada pekerja tidak bersesuaian, ia akan melambatkan proses ataupun tidak melancarkan proses kerja itu. Jadi yang seterusnya adalah dalam organisasi Islam, seeloknya dalam organisasi Islam sebuah majikan seeloknya mendahulukan orang-orang Islam dalam organisasi mereka. Huraian bagi poin ini adalah kerana jika organisasi itu mempunyai pekerja-pekerja Islam, ia lebih mudah untuk memahami dan mempraktikkan etika kerja yang berpandukan garisan Islam dan prinsip Islam. Ini akan melancarkan kerja di samping menambah berkat dalam melakukan pekerjaan itu. Okey, baiklah. Bagi poin yang kedua, untuk tanggungjawab majikan dalam etika kerja Islam adalah pemberian ganjaran yang berpatutan. Masuk pemberian ganjaran yang berpatutan ini adalah pekerja yang bekerja dengan sesebuah organisasi itu mendapat upah ataupun ganjaran daripada majikan untuk menyara diri ataupun keluarganya. Jika gaji dan upah, maksudnya ganjaran lah, yang diberikan oleh majikan tidak capai standard ataupun lebih senang tidak berpatutan lah, akan melemahkan moral pekerja di samping melambatkan proses kerja tersebut. Di dalam satu buku yang saya telah petik, buku Hakim Muhammad Said 1989 ada menyatakan bahawa hubungan majikan pekerja menurut Islam mengatakan kesesuaian upah yang berpatutan biasanya berdasarkan keadaan pasaran semasa upah dan tanggungjawab kos sara hidup pekerja. Jika majikan membebani dan mengeksploitasikan pekerja dengan membayar ganjaran yang sedikit maupun tidak memberi ganjaran, ia telah melanggar hukum
dan prinsip Islam yang telah kita amalkan dalam satu organisasi. Selain itu, pengurusan organisasi perlulah mengikut ajaran Islam yang telah ditetapkan, iaitu mementingkan amanah. Ya. Okey, jika amanah yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikan tidak dilakukan dengan betul, ia sama sekali 100% terang-terangan telah melanggar hukum dan prinsip Islam. Dalam satu mengikut hadis Rasulullah SAW bersabda, bermaksud majikan seharusnya membayar upah pekerjanya sebelum peluh di dahinya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itu sama sekali telah menerangkan hujahan saya bagi poin yang kedua. Okey, kita bergerak kepada poin yang ketiga, iaitu menunaikan hak kebajikan kepada pekerja. Dalam pengurusan organisasi menurut Islam memang amat mementingkan terhadap konsep amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majikan, kalau boleh dalam organisasi Islam, majikan itu tidak terlepas dalam tanggungjawabnya untuk menunaikan konsep amanah dengan melaksanakan tanggungjawab dalam memberi ihsan ataupun ganjaran ataupun belas kasihan, bertimbang rasa, bertolak ansur, berperi kemanusiaan kepada pekerja. Saya ada menemui satu petikan daripada Abdul Wahab Arba'in dalam Manual UIS 304. Ia ada menyatakan bahawa pentadbiran Islam 1 menitik beratkan kepentingan masalah yang perlu dijaga dalam Islam, ialah agama, keselamatan, intelektual, kehormatan dan harta benda. Dalam Islam kita tahu ia mementingkan kebajikan pekerja dan ia telah ada menerangkan dalam organisasi Islam, majikan perlu menunaikan hak-hak tersebut tanpa sebarang prejudis, tanpa sebarang pilih kasih, tanpa sebarang tiada pilih kasih lah kepada dalam konteks kebajikan kepada pekerja. Sebab ini memang satu tanggungjawab daripada majikan untuk diberikan kepada pekerjanya. Seperti dalam poin ini ada huraiannya adalah majikan itu tidak seharusnya mementingkan keuntungan semata-mata. Ia juga perlu menjaga kebajikan pekerja, kerana pekerja adalah manusia yang telah pekerja adalah mereka yang bekerja dengan kita. Jadi kita perlulah menjaga hubungan baik dengan mereka. Lagi satu, tujuan kebajikan ini dalam organisasi Islam, dalam pekerjaan sebagai seorang majikan adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh pekerja, untuk kita sebagai majikan mengurangkan tekanan psikologi maupun tekanan fizikal oleh tekanan fizikal pekerja, di samping meringankan beban mereka. Dalam konteks kebajikan juga kita perlu tahu bahawa kebajikan ini bukan sahaja dalam konteks wang ringgit maupun kebendaan. Ia juga boleh datang dalam bentuk moral ataupun kata-kata semangat yang akan meningkatkan, menjadi booster kepada moral pekerja kita. Oleh itu sebuah majikan dalam satu organisasi ditekankan supaya tidak memaksa pekerja untuk melakukan satu-satu pekerjaan itu, supaya kerana ia adalah bersesuaian dengan ajaran Islam, iaitu tidak memaksa. Okey, tamatlah poin yang ketiga. Kita beralih kepada poin yang keempat, iaitu penurunan autoriti dan kuasa yang wajar dalam pengurusan tugas.
seperti kita tahu dalam sebuah organisasi ini ada seorang pengurus, dan kita tahu kudrat pengurus ini pengurus tidak mampu untuk melakukan semua pekerjaan secara berseorangan. Ia perlulah melantik ataupun hire pekerja-pekerja supaya kerja yang diberikan oleh majikan menjadi lebih lancar dan cekap. Okey, dengan kita tahu apabila pekerja telah bekerja dalam sebuah majikan itu, pekerja itu setiap pekerja mempunyai tanggungjawab yang tersendiri dalam menjalankan kerja masing-masing. Oleh itu, pengurus mestilah memberikan autoriti dan hak kuasa kepada mereka supaya kerja-kerja yang telah diberikan boleh dijalankan dengan cekap dan berkesan. Di samping itu, pengurus juga perlu peka dan melihat kepada kuasa had autoriti yang diberikan oleh pengurus kepada pekerja perlulah wajar dan bersesuaian dengan pekerjaan mereka. Dan dengan semua huraian itu, kita boleh melihat kejayaan penurunan kuasa ini melalui pemberian kuasa kepada pekerja bawahan ataupun kepada pengurus cawangan, kerana dia punya percentage keberkesanan ini boleh dilihat kepada kelancaran kerja yang dilakukan oleh pekerja-pekerja tersebut. Tamat dengan poin yang keempat, kita beralih kepada poin yang terakhir, iaitu pengawasan dalam kawalan pekerja. Prinsip ini adalah tentang perangai dan kelakuan pekerja yang harus diawasi. Disebabkan kenapa? Kerana kedua-dua ini akan mempengaruhi prestasi kerja seseorang individu itu ataupun pekerja yang lain. Kita tahu kita mempunyai pekerja yang rajin dan kita amat memerlukannya, tetapi dalam 10 orang pekerja mungkin ada 2 yang malas, dan pekerja yang malas ini selalunya akan mengambil kesempatan seperti tidak melakukan kerja, mungkin seperti melayari internet apabila bekerja, atau suka procrastinating, maksudnya melakukan kerja di akhir-akhir waktu. Ini amatlah tidak disenangi ataupun dikehendaki oleh sesebuah majikan. Oleh itu, pengurus, lebih senang kita ambil konteks pengurus dalam sebuah organisasi itu perlulah memastikan pekerja menjalankan tugas ataupun kerjanya supaya kerja yang telah diberikan akan melancarkan proses dalam sesebuah organisasi itu. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Muhammad Zul Syauki bin Basaruddin. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan tanggungjawab pekerja dalam etika kerja Islam. Terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu maksud kerja. Kerja ialah satu tugas dan tindakan untuk menuju satu matlamat dengan sokongan persekitaran yang menggalakkan demi jaminan masa depan serta peluang untuk kejayaan diri sendiri. Maksudnya ialah persekitaran yang baik akan menjadikan seseorang pekerja itu lebih produktif. Pengurusan Islam telah menggariskan beberapa tanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu kerja. Antaranya ialah, yang pertama ialah amanah. Seseorang pekerja perlu mempunyai sikap amanah dalam setiap pekerjaannya, sama ada melibatkan urusan peribadi atau urusan kemasyarakatan. Dalam agama Islam, kebaikan seseorang itu akan diukur melalui kemampuan dan kejujurannya dalam melaksanakan tugas serta kesempurnaan hasil kerja yang dilakukannya.
Contohnya, seseorang pekerja akan bertungkus lumus menyiapkan tugasan yang diberikan pada masa yang ditetapkan, dan seseorang pekerja tidak akan culas dalam urusan pekerjaannya. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tahunu Allaha wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Dalam ayat Al-Quran tersebut telah menjelaskan bahawa amanah yang telah diberikan merupakan satu perkara yang tidak boleh dikhianati sama sekali. Sekiranya amanah tersebut dikhianati, ianya akan membawa kepada kesalahan dan melanggar etika kerja yang telah ditetapkan dalam Islam. Pekerja yang tidak mempunyai amanah ini kebiasaannya akan melakukan pekerjaan tanpa panduan dan tata tertib yang betul. Yang kedua ialah tekun. Ketekunan ialah satu sifat yang diperlukan oleh setiap pekerja. Setiap pekerja akan mendapat meningkatkan kecekapan sekiranya mereka tekun dalam menjalankan tugas. Saya akan membacakan sepotong hadis riwayat At-Tabrani. Sesungguhnya Allah itu suka jika seseorang daripada kamu membuat sesuatu pekerjaan dengan tekun dan sebaiknya. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga ialah ikhlas. Pekerjaan yang dilakukan perlu diiringi dengan niat yang baik dan ikhlas kerana Allah. Pekerjaan juga merupakan satu ibadah. Ibadah akan diterima oleh Allah disusuli dengan niat ikhlas dan bertepatan dengan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jelaslah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, setiap amalan bergantung kepada niat. Seterusnya yang keempat ialah cekap dalam melaksanakan tugas. Pekerja yang baik mampu mempamerkan kerja dengan sempurna dan sentiasa memperbaiki mutu kerjanya dari masa ke semasa sesuai dengan perkembangan semasa. Contohnya, seorang pekerja perlu cepat menyesuaikan diri dengan tempat persekitaran tempat kerjanya dan sentiasa cepat bertindak sekiranya berlaku kesilapan. Yang kelima ialah bersatu padu. Setiap pekerja perlu mempunyai sikap bersatu padu dalam setiap usaha supaya matlamat organisasi tercapai. Jika tidak ada perpaduan, aktiviti organisasi tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Dan yang keenam ialah produktiviti. Pembangunan sesebuah negara itu bergantung pada tenaga kerjanya yang mahir, bersungguh-sungguh, produktif dan berkaliber. Setiap organisasi yang dibina haruslah mempunyai hubungan yang erat antara majikan dengan pekerja. Dalam hal ini, pihak majikan atau pekerja haruslah mementingkan mutu dan hasil kualiti kerja dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir ialah berakhlak mulia. Kemahiran juga tidak memberi sebarang erti jika pekerja itu tidak memiliki akhlak yang mulia. Kerana pada bila-bila masa sahaja dia boleh menjadi pemusnah kepada organisasi yang telah dibangunkan. Kemahiran tersebut perlu digandingkan dengan ketinggian akhlak dalam diri seorang pekerja agar dia benar-benar menjadi seorang pekerja yang baik. Untuk mencapai kecemerlangan tersebut, para pekerja haruslah mengetahui tanggungjawab mereka terlebih dahulu. Jadi kita telah melihat kepada pengenalan, kita telah melihat kepada etika kerja Islam, kita telah
merungkai tanggungjawab majikan dalam etika kerja Islam. Kita telah merungkai tanggungjawab pekerja dalam etika kerja Islam. Jadi seterusnya kita akan mengupas secara lebih lanjut berkenaan dengan etika komunikasi dalam Islam. Jadi seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu, bagi pengurus, majikan dan pekerja Muslim, Islam telah menggariskan panduan tersendiri yang perlu kita semua ikuti dan dipatuhi. Jadi berikut adalah panduan yang menjadi etika dalam Islam. Kita ada 8 keseluruhan sekali, seperti yang dalam slide. Okey, yang pertama sekali, perkara yang pertama, mulakan dengan salam. Apabila seseorang Muslim bertemu dengan orang lain, beliau perlu memulakan komunikasi, memulakan interaksi antara kedua-duanya atau lebih dengan salam. Jadi begitu jugalah konteks dalam bekerja, iaitu kita antara pengurus dengan pekerja Islam yang lain. Jadi perlu memulakan dengan salam, kan? Jadi seperti adat kita pun dia macam lebih appropriate lah, kan? Kita tak ada macam main sergah terus macam tu. Jadi kita merujuk kepada hadis sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, ucapkanlah salam sebelum kamu bercakap. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, bagi perkara yang kedua ialah bercakap benar. Kita mestilah bercakap benar. Okey, tak kira semua orang pun sebenarnya kita perlu bercakap benar. Dalam konteks kerja, dalam etika kerja Islam, seperti yang kita gariskan ini ialah seorang pengurus perlulah bercakap benar, perlulah bercakap jujur apabila memberitahu pekerja tentang sesuatu perkara berkaitan dengan organisasi. Jadi mana-mana maklumat yang tak boleh nak kita sebagai majikan nak beritahu kepada pekerja, kita perlulah maklum kepada mereka, maklumkan kepada pekerja. Jadi maksudnya kita macam kita bagi tahu kita ada benda ni saya tak boleh nak bagi tahu. Okey, jadi saya maklumkan je lah. Okey, benda ni sulit. Dan perkara ini juga kita rujuk melalui hadis Rasulullah SAW. Maksudnya sabda Rasulullah, sesungguhnya bercakap benar itu membawa kepada syurga, dan seseorang yang membiasakan diri bercakap dan berkelakuan benar hinggalah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seorang yang sidik. Dan dusta itu membawa kepada kecurangan, kecurangan itu menuju ke neraka, dan seorang yang selalu berdusta hinggalah tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, perkara ketiga ialah bercakap apabila perlu. Okey, jadi macam kita yang pertama tadi, mulakan dengan salam dan kita perlu bercakap benar. Okey, yang ketiga ini bercakap apabila perlu. Jadi seseorang itu hanya perlu bercakap untuk perkara yang tertentu sahaja, iaitu seseorang Islam, seseorang Muslim tidak digalakkan untuk berbual kosong. Kerana apabila kita berbual kosong ni, mulalah nak start cakap itu, cakap ini, mulalah nak membawang, sehinggalah membawa kepada fitnah. Jadi itu sebenarnya tak baik untuk kita, tak baik untuk kita sebagai pekerja contohnya, kan? Sesama pekerja berbual kosong dan mungkin membawa kepada fitnah, ataupun lebih teruk lagi, kita tidak konsisten dengan pekerjaan kita, kan? Kita mencuri-curi masa berbual kosong. Begitu juga majikan lah. Okey, jadi kita teruskan kepada perkara yang keempat, iaitu elakkan daripada menjatuhkan air muka seseorang. Memang kita sepatutnya memang kita tak boleh lah jatuhkan air muka seseorang itu, kan? Jadi kita lihat kepada konteks etika kerja Islam. Apabila bercakap, seseorang itu tidak boleh menjatuhkan air muka pendengar. Jadi macam pengurus mendedahkan kelemahan pribadi seseorang pekerja di khalayak ramai sehingga menjatuhkan air muka beliau. Mungkin pekerja itu jadi depress
kemurungan dan mungkin boleh mendatangkan perkara yang lebih teruk daripada itulah sebenarnya, kan. Jadi hubungan kita sebagai majikan juga akan terjejas dengan dengan pekerja tersebut sebenarnya, kan. Itu yang kita boleh lihat lah sebenarnya. Dan begitu juga dalam suasana kita sebagai pekerja dengan pekerja yang lain, kan. Kita dielakkan jugalah untuk tidak menjatuhkan air muka seseorang. Jadi kerana hubungan kita dengan beliau pekerja, antara pekerja, kan. Jadi itu satu hubungan yang perlu kita eratkan lah, bukan renggangkan lagi dengan menjatuhkan air muka mereka. Okay. Seterusnya ialah kita teruskan dengan perkara kelima. Perkara kelima ialah jangan menggunakan bahasa kasar dan lucah. Jadi apabila seseorang Islam itu bercakap, seseorang Muslim itu bercakap, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, tidak boleh menggunakan bahasa yang lucah, yang boleh menyinggung hati dan perasaan pendengar. Okay. Jadi kerana bahasa kita mungkin sebilangan orang ni tak perasan kita bercakap ni dalam bentuk yang kasar, kan. Mungkin seseorang ini orang yang pendengar tu, dia macam hati dia lembut lah, kan. Tak boleh nak dengar, tak pernah dengar lah orang cakap kasar, kan. Dia tengking ni, kan, apa semua, kan. Jadi mungkin dia akan tersinggung, kan. Jadi biasanya perkara ni mungkin jadi dekat antara majikan dengan pekerja, kan. Dan juga perkataan bahasa-bahasa yang tak elok juga sebenarnya. Tak patut macam menggelarkan seseorang itu dengan perkara-perkara yang tak elok lah, macam yang tak sepatutnya lah, kan. Dia akan menyinggung perasaan. Jadi kita teruskan dengan perkara yang keenam, iaitu panggil dengan nama pendengar, tak kisahlah pekerja atau majikan, kan. Contoh macam kita majikan, tak bolehlah panggil pekerja dengan nama yang tak disukainya. Jadi kita perlu panggil nama pendengar dengan nama yang disukainya. Seseorang Islam tidak boleh memanggil, seseorang Muslim tidak boleh memanggil nama pendengar dengan nama yang tidak disukainya. Apatah lagi yang bunyinya sangat hina. Contohnya kita panggil, contohnya majikan memanggil pekerja dengan nama haiwan yang saya pun sendiri tak nak dengar lah. Jadi memang kita tahulah apa, kan. Jadi itu sama macam yang kelima tadi, dia akan menjejaskan emosi, dia akan menyinggung perasaan pendengar. Tak kisah pekerja ke majikan ke. Kalau majikan tersinggung lagi sakit lah, ya. Kalau kita pekerja, kan, bahasa kita memanggil diorang dengan cara yang elok lah sepatutnya, kan, kita, kerana kita perlu menjaga hubungan sama kita. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan poin yang ketujuh. Tinggal 2 je lagi. Okay. Poin yang ketujuh ialah hormati pendengar. Hormati pendengar, kan. Jadi seseorang Muslim tu sebenarnya perlulah menghormati pendengar apabila bercakap, kan. Seperti kita sebagai yang menyampaikan, kita sebagai yang bercakap, tak bolehlah nak meninggikan suara. Macam kita perlu bercakap dengan secara polite, secara sopan, sedap didengar, kan. So kita perlu bercakap bahasa yang sopan, bahasa yang beradab ketika bercakap di dalam majlis. Tak kisah macam kita pertemuan, kan. Pertemuan contohnya majikan dan pekerja secara keseluruhannya berjumpa, kita perlu cakap secara yang sopan, beradab, dan boleh sedap didengar lah untuk semua. Dan juga kita macam bukan majlis saja, mungkin kita berhadapan juga, kan. Kita perlu bercakap dengan bercakap dengan bahasa yang sopan dan beradab lah sebenarnya. Jadi kita teruskan dengan poin yang ke-8, yang terakhir. Jadi kita mulakan majlis dengan bacaan Al-Fatihah, akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, ini jadi common lah sebenarnya. Jadi seseorang Muslim apabila memberi ceramah ataupun mengadakan perbincangan sebagainya, kan, ataupun menjadi pengacara di sebuah majlis yang dihadiri oleh orang Muslim,
Tak kisahlah, macam kita Malaysia sebagai masyarakat majmuk kan, dalam satu ceramah, satu forum, jika ada semua orang, macam kita dari sudut kerja, kita bekerja dalam masyarakat majmuk, kita bekerja dalam masyarakat majmuk, semua agama ada, semua lapisan masyarakat ada. Jadi eloklah kita mulakan majlis dengan bacaan suratul Fatihah kan. Jadi dalam selepas kita habis berceramah, menutup majlis, jadi kita perlu menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Jadi surah ini sebenarnya bukan biasa-biasa. Surah ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa duduk di dalam satu majlis yang banyak perbualan, maka sebelum berdiri daripada tempat duduknya, ia membaca tasbih kafarah, dan pasti Allah akan menutupi keburukan apa yang dilakukannya dalam majlis. Jadi ini untuk menutuplah dengan tasbih kafarah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seperti yang kita dengar daripada hadis tersebut, Nabi menekankan untuk kita membaca tasbih kafarah, okey, sebagai penutup perbualan kita kan. So Allah akan menutupi keburukan apa yang dilakukannya dalam majlis tersebut. Okey, itu saja berkenaan dengan etika komunikasi dalam etika kerja Islam. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Kami harap segala ilmu yang telah disampaikan di dalam video persembahan ini dapat dimanfaatkan oleh anda semua. Jika ada sebarang soalan berkenaan tajuk ini, boleh salurkan terus ke grup WhatsApp Subjek Etika Profesional. Bantu kami dengan tekan butang like, share video ini jika anda rasa ia bermanfaat, dan subscribe bagi video-video yang akan datang. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.